أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Imam kita dan Tuan Bilal pada malam yang penuh barakah ini, tidak dilupakan kepada pengurusi masjid kita, ahli jawatan kuasanya, seterusnya muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang yang dimuliakan dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur, kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada kita sebanyak-banyak nikmat. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalaulah sekiranya kamu ingin menghitung segala nikmat-nikmat Allah itu, pasti kamu tidak akan dapat menghitung nikmat Allah. Maka apabila kita melontarkan dan mengalunkan zikir Alhamdulillah, 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 maka sebanyak itulah kita menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selama ini. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, syukur padamu ya Allah di atas nikmat kesihatan yang kau berikan kepada aku. Kita ucapkan Alhamdulillah, terima kasih ya Allah di atas nikmat kekayaan yang kau berikan kepada aku. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih kepadamu ya Allah di atas nikmat ketaatan yang kau berikan ke dalam diriku. Alhamdulillah, kau kurniakan kepada aku anak-anak yang saleh. Alhamdulillah, kau kurniakan aku rumah yang besar. Alhamdulillah, engkau kurniakan aku sahabat-sahabat yang baik yang sentiasa menasihati dan menegur aku. Apa sahaja kalimah yang, apa sahaja nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka setiap kali kita menyebut zikrullah Alhamdulillah, menyebut kalimah Alhamdulillah, maka kita qasadkan rasa syukur dan terima kasih kita yang tidak terhingga kepada Allah di atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kerana lafaz Alhamdulillah ini adalah satu daripada tanda kesyukuran seorang hamba. Dalam surah Al-Fatihah dimulakan dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Pada malam yang penuh barakah ini, insya-Allah tuan-tuan, kita akan masuk dalam bab yang ke-10 dalam kitab kita Al-Jauharul Mauhub, iaitu pada menyatakan kelebihan hari Jumaat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman
di dalam surah Al-Jumu'ah, ayat yang ke-9. Ayat ini selalu kita dengar imam-imam akan baca, terutamanya pada hari Jumaat. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', ila akhiril ayat. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu dipanggil lis-salah, untuk menunaikan salat, min yaumil jum'ah, pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah, maka hendaklah kamu bersegera untuk mengingati Allah. Perkataan zikrun maksudnya mengingati. Kalau kita nak kata, tidakkah kamu mengingati saya? Ala tadhkuruni, ala tadhkuruni, tidakkah kamu mengingati saya? Jadi perkataan zikrun ini maknanya mengingati Allah. Fas'au ila dzikrillah, maka apabila dengar saja azan, bersegeralah kamu kepada mengingati Allah ataupun zikrullah. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah olehmu berjual beli itu. Apabila seseorang hamba itu dengar saja azan pada hari Jumaat, maka bersegera datang ke masjid, kerana pada ketika azan itu berakhir, maka imam kebiasaannya akan naik di atas mimbar dan memulakan khutbah. Maka kalimah pertama yang imam akan sebut, selain daripada kalimah Alhamdulillah, imam akan sebut rukun utama, salah satu daripada rukun khutbah itu ialah Ya ayuhan nas ittaqullah, wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Satu ajakan supaya manusia ini kembali kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana takwa ini adalah lambang kejayaan seseorang muslim. Dan tinggalkanlah perniagaan. Zaman-zaman Nabi dulu, duduk dekat kota Madinah, sahabat Nabi yang datang daripada kota Mekah, orang-orang muhajirin ini, kepakaran mereka ataupun mereka punya sumber pendapatan utama mereka ialah mereka ini berniaga. Orang yang duduk di kota Madinah, Al-Ansar, mereka ini kebanyakan di kalangan mereka ini adalah daripada golongan petani. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebut ayat di dalam surah Al-Jumu'ah ini dengan begitu bersungguh sekali. Allah kata fas'au ila dzikrillah. Kata sa'a ni maknanya berjalan dalam keadaan yang bersegera. Allah tidak gunakan perkataan fadhhabu ila dzikrillah, pergilah kamu kepada mengingati Allah. Allah tidak gunakan perkataan famshu, maka berjalanlah kamu. Masya maknanya berjalan dalam keadaan biasa, ila dzikrillah. Tetapi Allah gunakan perkataan fas'au ila dzikrillah. Kerana haram berjual beli pada ketika itu bagi orang yang wajib atasnya Jumaat. Orang yang wajib Jumaat ni tuan-tuan, ketika mana dengar saja azan, apa sahaja jual beli yang berlaku ketika itu, maka hukumnya adalah haram. Antara orang yang wajib
Pertama sekali, orang tu mestilah Muslim lah. Yang kedua, mestilah aqil, berakal. Yang ketiga, mestilah alim. Yang keempat, dia mesti mustautin, orang yang duduk, tinggal, bermukim, ataupun mereka yang tinggal di tempat itu. Maka wajib bagi mereka untuk menunaikan salat Jumaat. Dan bilangan ulama sependapat pada menyatakan bahawa hukum salat Jumaat dalam keadaan berjemaah itu adalah wajib. Maksudnya syarat sah salat Jumaat mesti dilakukan secara berjemaah. Ini semua kebanyakan ulama sepakat. Cuma ulama berselisih pendapat dalam bilangan jemaah yang menjadikan salat Jumaat itu sah. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini punya pandangan salat Jumaat dikira sah sekiranya bilangan jemaah itu 4 orang termasuk imam. Maknanya kalaulah kita pergi dekat Bangladesh, pada hari Jumaat yang ada dekat masjid tu 4 orang aja, termasuk imam. Maknanya makmum 3 orang, imam seorang, 4 orang. Kalau kita kata solat Jumaat apa ni 4 orang, tapi pada mazhab Hanafi hukumnya adalah sah. Mazhab Malik, Imam Malik, bilangan mazhab Hanafi ni dia ada 2 pandangan pula. Mazhab Hanafi anak murid kepada Imam Abu Hanifah namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf dia mengeluarkan pendapat, dia kata masih sah salat Jumaat walaupun bilangannya 3 orang termasuk seorang imam. Itu pendapat di dalam mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, kita ambil pendapat dulu, mazhab lain dulu. Mazhab Maliki mengatakan syarat sah solat Jumaat ini mestilah sekurang-kurangnya 12 orang termasuk imam. Masing-masing dia ada hujah dan dia punya, semuanya hadis berlaku. Mazhab Malik, kenapa mazhab Malik kata syarat sah solat Jumaat ni mesti 12 orang? Kerana ada satu peristiwa berlaku ketika Nabi sedang khutbah pada hari Jumaat. Nabi sedang berdiri khutbah, para sahabat duduk depan Nabi. Maka datanglah satu dagangan daripada Syam. Perniagaan datang daripada Syam. Sahabat yang duduk dekat dalam masjid Nabi ni kebanyakannya dengar sahaja barang dagangan datang daripada Syam. Mereka ni orang susah-susah. Ini di awal-awal Islam. Kebanyakan sahabat ni bangkit keluar pergi sambut orang yang bawa barang dagangan daripada Syam. Yang tinggal bersama Nabi pada ketika itu hanyalah lebih kurang 12 orang sahaja. Maka sebab itu mazhab Maliki kata syarat sah solat Jumaat. Dan Nabi teruskan. Nabi teruskan solat Jumaat. Nabi teruskan khutbah solat Jumaat. Maka sebab itu mazhab Maliki dia mengambil pandangan mengatakan syarat sah solat Jumaat 12 orang. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal ni anak murid kepada Imam Syafi'i. Mazhab Hanbali dan mazhab Syafi'i mengatakan syarat sah solat Jumaat mesti sekurang-kurangnya 40 orang. Mazhab Syafi'i ini diambil sandaran daripada hadis mana pula? Hadis yang pernah diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni, sahabat Nabi Ka'ab bin Malik, menceritakan bahawa Nabi SAW kali pertama Nabi melakukan solat Jumaat di kota Madinah, bilangan sahabat pada hari itu ialah seramai 40 orang. Ini pandangan yang diguna pakai oleh mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan juga mazhab Asy-Syafi'i. Ala kulli hal, kenapa saya cerita tentang perbezaan ini? Ala kulli hal, sebab pernah berlaku. Ada satu tempat, saya tak nak ceritalah di negeri mana, solat Jumaat dia tak cukup 40 orang, ada 38 orang. Maka akhirnya mereka melakukan solat fardu zuhur. Sedangkan kalaulah kita
meraihkan pandangan ulama-ulama mazhab yang lain, yang semua ulama ni punya mazhab pandangan ni diterima pun. Kita pergi solat dekat Masjid Nabi tu tak ada kunut pun, kita solat aja tak ada masalah pun. Maka apabila kita ada sedikit ilmu yang kita tahu, ada pandangan-pandangan lain yang memudahkan kita kalau sekiranya berlaku keadaan seperti ini, maka kita tidaklah rasa pusing sangat. 38 tak apa, kita jalanlah solat Jumaat juga. Ya. Ada juga perbezaan. Solat Jumaat ini, boleh tak solat Jumaat ni buat di rumah? Ataupun mesti buat dekat masjid? Jumhur ulama mengatakan solat Jumaat mestilah dibuat di kawasan berkumpulnya manusia. Sama ada di masjid ataupun di mana tempat manusia berkumpul, di dewan. Kalau tak ada masjid, kita buat kat dewan ke, kita buat kat surau yang kita jadikan dia untuk solat Jumaat. Maka di sini jumhur ulama mengharuskan yang demikian. Maknanya buat dekat masjid. Kecuali ada satu pandangan daripada mazhab Malik yang mengharuskan solat Jumaat ni boleh buat selain daripada tempat berkumpul. Ala kulli hal, inilah perbezaan pandangan-pandangan di kalangan para ulama, ya. Dan dikehendaki dengan seru itu iaitu bang. Seru nudia ni, apabila nudia ni maknanya diseru. Nudia ni maknanya diseru. Daripada fi'il madhi dia nada, fi'il mudhari dia yunadi. Ya. Jadi nudia maknanya diseru. Kita dulu saya ada sebut rasanya fi'il ni dalam bahasa Arab, kalau sekiranya dibariskan depan, maka dia membawa maksud di. Contoh, qara'a, membaca. Kita jadikan qara'a itu kepada quri'a, maka dia berubah maknanya kepada makna dibaca. Gitu. Allah sebut wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan kepadamu akan Al-Quranul Karim, maka dengar dan diam. Sebab tu dalam ayat Al-Quran inilah terjadi sedikit perbezaan pendapat di kalangan ulama dalam bab apabila imam selesai sahaja membaca Al-Fatihah. Apabila imam baca surah lain, makmum ni nak teruskan baca Fatihah ke ataupun makmum ni diam dan dengar bacaan surah daripada imam? Ada setengah mazhab, kalau selain daripada mazhab Syafi'i teruskan bacaan Al-Fatihah, sebab bacaan Fatihah itu dikira sebagai rukun solat. La salata liman la yaqra'u bi Fatihatil kitab, kata Rasulullah. Tidak ada salat ataupun tidak sah salat. Dalam hadis ni pun ada ulama berbeza pendapat. La salata tu bukan maksudnya tidak sah salat, tidak sempurna, tak sempurna salat, maknanya salat masih sah. Maka akhirnya ulama berselisih pendapat. Ada ulama kata, ulama yang mengatakan tidak sah salat, antaranya mazhab kita Syafi'i. Maknanya salat kalau tak baca Fatihah tak sah, sebab Fatihah ni salah satu daripada rukun salat. Manakala ada setengah mazhab mengatakan apabila imam tu dah mula baca surah lain, kalau kita baca Fatihah, tiba-tiba kita sampai Ar-Rahmanir Rahim, tiba-tiba imam tu baca Bismillahirrahmanirrahim Wattin Wazaitun, maka mazhab tu kata kita kena berhenti baca Al-Fatihah, sebab imam berdasarkan ayat Quran wa idza quri'a 'alaihimul Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan kamu Al-Quran, maka kamu dan kamu diam. Jadi macam mana solat tu? Solat itu dikira sah kerana bacaan Fatihah imam tadi tu telah melengkapkan bacaan Fatihah makmum. Jadi di sini berlaku perbincangan di kalangan para ulama yang panjang. Nanti kalau saya sebut, nanti tuan-tuan makin lama kita akan rasa makin tak duduk di atas kapet kita ni. Wallahu a'lam. Jadi nu dia di situ maknanya seruan, diseru maknanya azan lah.
Dan azan itu tatkala duduk khatib di atas mimbar. Ya. Ya. Dia azan asalnya tidak, azan asalnya sekali saja. Azan ni asalnya sekali. Berlaku pada zaman Sayyidina Osman. Sayyidina Osman ini, ketika zaman Sayyidina Osman berlaku perluasan empayar Islam yang luas dan manusia ni semakin ramai, maka ada kalanya manusia yang duduk jauh daripada Masjid Nabi ni bila diazan sekali, bila azan sekali itu maka khatib terus khutbahlah. Maka ada di kalangan orang-orang Muslim pada ketika itu yang terlewat sampai ke masjid. Maka Sayyidina Osman dia berijtihad buat azan 2 kali. Azan pertama azan yang menunjukkan kepada masuknya waktu, ataupun tak masuk waktu, maknanya azan peringatan. Kalau kat sini dah masuk waktu. Ya, kalau jadi tak mesti syarat azan pertama tu dah masuk waktu. Azan pertama tu ialah azan peringatan, tapi syarat khatib nak baca khutbah pada hari Jumaat mesti masuk waktu. Kalau tuan-tuan pergi dekat Mekah ataupun azan pertama Jumaat dia tu belum masuk waktu lagi. 1 jam lebih kurang sebelum masuk waktu solat Zuhur. Kebanyakan negara-negara selain dari 1 jam sebelum. Sebab azan itu bukan maksudnya azan masuk waktu, azan peringatan. Ya. Dia terus sembahyang sunat qabliyah. Dia sunat sebelum Jumaat tu ya. Itu. Jadi kita kena nilah kita, sebab tu bila pergi dekat negara-negara yang bukan negara Malaysia ni, kita kena ada, kita panggil mutawif lah, ya. Ataupun pakar rujuk yang orang yang dah biasa, itu dipanggil sebagai ahla zikri. Sebab tu dipanggil fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu. Ahla zikri ni bukan sahaja dalam bidang agama tu kan. Ahla zikri dalam apa bidang sekalipun. Hatta kalau kita ni tak mahir dalam peperangan kan, tanya orang yang mahir dalam peperangan untuk kita menang dalam peperangan. Sebagaimana Rasulullah dalam peperangan Khandaq, peperangan Ahzab dulu, Nabi ini, Nabi mesyuarat dengan para sahabat. Lalu Salman Al-Farisi kata, "Ya Rasulullah, adakah perancangan kamu dalam peperangan ini merupakan wahyu ataupun boleh kita berbincang lagi?" Rasulullah, kita berbincang. Maka kata Salman Al-Farisi, dia kata, kami dulu masa duduk kami di Parsi dulu, kalau sekiranya musuh datang menyerang negara kami, maka antara strategi perang kami ialah kami membina parit yang besar. Maka Rasulullah terima pandangan Salman Al-Farisi. Tuan-tuan, sama juga macam kita azan. Kita dengar di Mekah kadang-kadang dulu azan sebelum subuh. Dia ada azan sekali sebelum subuh. Azan sebelum subuh tu bukan maksudnya dah masuk waktu. Itu azan peringatan, nak kejutkan orang ke. Nak kejutkan orang ni, maknanya tak lama lagi dah nak masuk subuh ni. Begitu. Orang kita kalau azan sebelum subuh, tengah-tengah sahur, berhenti makan, tuan-tuan. Tak ada jam tangan pula masa tu. Jam kat rumah kat dinding pula dah rosak. Pukul 12 tengah hari dia punya tunjukkan jarum tu pula. Kacau kita. Ini dah masuk subuh ke tak masuk subuh? Baru nak suap kali kedua ni. Isi pula masak lemak ketam baru beli semalam kat Pagi Jawa. Ya Allah. Tengok aja ketam tu depan mata. Menitis air mata. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Riwayat daripada Sulaiman radhiyallahu anhu katanya, bersabda bagiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu ketahui kerana apa dinamakan dia hari Jumaat? Maka kataku tiada. Daripada Sulaiman radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada perawi hadis yang menceritakan hadis ini kepada kami, kepada kita ni. Sulaiman kata, adakah kamu tahu kenapa hari Jumaat ini dinamakan dia dengan hari Jumaat? Lalu perawi hadis ini menjawab, dia kata apa? Tak tahu, tiada.
Maka jawab Sulaiman, kerana dihimpunkan padanya bapa kamu Adam. Kerana dihimpunkan padanya bapa kamu Adam. Tuan-tuan, dalam satu riwayat hadis yang lain, hari Jumaat ini ialah hari Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam. Dan hari Jumaat jugalah di mana Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan Nabi Adam. Hari Jumaat ialah di mana hari Allah ketika turunkan Nabi Adam daripada syurga juga berlaku pada hari Jumaat. Itu riwayat yang lain. Kemudian kata setengah ulama, iaitu berhimpun lembaga Adam dengan rohnya. Kemudian daripada ia campak 40 tahun. Yang ni saya tak berapa jelas. Apa maksud dia campak 40 tahun tu saya tak berapa jelas. Tapi maknanya ketika mana Allah cantumkan antara jasad Nabi Adam dengan roh, maknanya hari Allah menciptakan Nabi Adam, ini adalah hari berlakunya pada hari Jumaat. Kata qil. Qil ni tuan-tuan, qil kalau dalam bahasa Arab adalah menunjukkan sesuatu perkara yang bersifat tidak pasti. Dikatakan. Jadi hadis kalau disebut qil ataupun riwayat apa pun riwayat sirah ke, bila disebutkan qil maka pendapat itu adalah pendapat yang tak boleh dijamin ataupun tidak boleh dipastikan kesahihannya. Gitu. Dikatakan, kata qil dikatakan Jumaat ini namanya Jumaat kerana berhimpunnya Adam dengan Hawa padanya, kemudian daripada bercerai yang panjang. Jadi ada ulama kata, sebab kataan Jum'ah ni daripada kalimah Arab jama'ah. Jama'ah maknanya menghimpunkan. Jama'ah yajma'u jam'un. Daripada perkataan jama'ah inilah lahirnya Jum'ah. Maka pada hari Jumaat manusia akan berhimpun di dalam masjid untuk buat solat secara berjamaah. Jadi pendapat ini dikata dinamakan hari Jumaat kerana pada hari itu Allah pertemukan antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Allah dengan isterinya Sayyidatina Hawa, nenek kita. Kita punya nenda kita. Dan riwayat mengatakan Allah turunkan Nabi Adam di India. Siti Hawa Allah turunkan dia di Jeddah. Di Jeddah. Hari ini kita sebut Jeddah. Jeddah ni dekat airport tu lah. Yang dekat airport Jeddah tu. Kawasan itulah. Nabi Adam daripada benua India berjalan sampai ke tanah Arab. Siti Hawa juga berjalan tapi tak jauh daripada Jeddah sampai ke Padang Arafah. Bertemu di Padang Arafah, ya. Ini riwayat mengatakan begitulah. Kata qil dikatakan kenapa dinamakan hari Jumaat kerana berhimpun ahli negeri dan ahli dusun padanya. Yang ini saya tak berapa jelas. Ahli negeri dengan ahli dusun ni saya pun tak berapa jelas, tuan-tuan, ya. Nanti kita semak balik, ya. Dan dikatakan Jumaah ini kerana berdiri hari kiamat padanya, iaitu disebut dengan nama Yaumul Jam'i ataupun Yaumul Jam'i, hari di mana dikumpulkan seluruh manusia. Dan hari kiamat itu berlaku pada hari Jumaat, ya. Memang ini ada hadis yang sahih menunjukkan bahawa hari berlakunya kiamat ialah berlaku pada hari Jumaat. Allah menyebut ataupun Allah berfirman di dalam surah At-Taghabun. Tuan-tuan, Allah berfirman, Nabi bersabda. Itu bahasa Melayu. Kalau kita tengok Arab, sama je perkataannya. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala yaqulu maknanya berkata. Contohnya ayat Al-Quran Allah sebut qul huwallahu ahad. Qala yaqulu, qala telah berkata, yaqulu sedang berkata, qul katakanlah, qul huwallahu ahad katakanlah bahawa Allah itu adalah Esa.
Jadi perkataan sabda dan perkataan firman itu adalah merupakan satu perkataan kita panggil sebagai bid'ah lah. Bid'ah yang hasanah lah. Untuk kita membezakan antara kata-kata manusia dengan kata-kata Khaliq Allah. Dengan kita kata kalau Allah, kita jangan cakap Allah berkata. Kalau Allah, Allah berfirman. Kalau Rasulullah, kita jangan kata Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda. Tetapi ada tak benda pada zaman Nabi ataupun zaman para sahabat? Tak ada. Tetap perkataan yang sama. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Yauma yajma'u, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Pada hari menghimpunkan ia akan kamu bagi hari yang menghimpunkan. Maknanya hari kiamat ini, salah satu daripada nama-nama bagi nama hari kiamat ialah yaumul jam'i, hari dihimpunkan seluruh manusia daripada zaman Nabi Adam sehinggalah manusia terakhir yang akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman nanti. Menyebutkan dia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ni kalau kita tengok dalam kitab-kitab ya, antara ulama yang sufi, ahli sufi. Bahkan ada yang menggelar dia ini adalah merupakan penghulu kepada para wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika saya belajar di Jordan dulu tuan-tuan, saya sempat pergi kat perpustakaan di Universiti Yarmouk. Ada satu universiti kat kawasan namanya Yarmouk, di kawasan satu tempat nama dia Irbil, tuan-tuan. Ada satu universiti Yarmouk tuan-tuan, saya pergi dekat dia punya perpustakaan tuan-tuan, lebih kurang 4 tingkat tak silap saya perpustakaan. Saya terjumpa dengan karya penulisan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita kenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan cerita-cerita dia yang menakjubkan dari sudut karamah yang Allah berikan kepada dia. Tapi rupa-rupanya tuan-tuan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini seorang ulama yang dia menulis kitab. Tapi kita jarang ambil kitab ni kita buka dalam masjid-masjid ni tuan-tuan. Kita lebih suka dengar cerita dia. Kita tak suka dengar apa yang ditulis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku menyukakan kamu dengan 3 kesukaan. Telah menyukakan daku dia dengan Jibril. Jadi aku menyukakan, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi bersabda, Nabi kata, aku sukakan kamu dengan, aku nak berikan kepada kamu berita gembira. Yang mana apabila Jibril datang bawa berita ni menyebabkan aku pun gembira. Begitu maksud ayat. Lalu sembah mereka, sembah di sini maksudnya bukan sembah yang kita faham, maknanya mereka berkatalah kepada Rasulullah, mereka meminta kepada Rasulullah, menyukakan olehmu akan kami. Ya Rasulullah, bagilah kami kegembiraan itu. Apa yang menggembirakan kamu ya Rasulullah, bagi tahu pada kami supaya kami pun boleh gembira sebagaimana kamu gembira ya Rasulullah. Lalu sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, telah menyukakan daku Jibril dengan 70,000 hamba, dimerdeka akan mereka itu oleh Allah Ta'ala daripada api neraka pada tiap-tiap malam Jumaat. Jibril sampaikan berita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak sampaikan kepada kamu satu berita ya Rasulullah. Pada setiap kali tiba malam Jumaat, Allah Subhanahu wa taala memerdekakan 70,000 hamba daripada api neraka. Tuan-tuan, dah ada ke manusia yang masuk dalam neraka, tuan-tuan? Jawapannya belum ada. Jawapannya ialah belum ada. Tapi malaikat Jibril ni diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia boleh lihat benda yang gaib, benda yang akan datang. Bagaimana Nabi diperlihatkan ketika malam Mi'raj,
balasan-balasan baik bagi orang yang buat kebaikan, antaranya ditunjukkan kepada Rasulullah mahligai Sayyidina Umar yang ada di dalam syurga. Ditunjukkan tempat yang Allah sediakan, tapak kaki Bilal dah boleh ada dalam syurga. Bilal masa tu dah meninggal ke belum? Belum. Tapi kita panggil Allah zahirkan benda yang akan berlaku di depan Nabi seolah-olah benda tu telah berlaku. Begitulah juga apa yang kita baca hadis pada malam ini. Manusia belum ada lagi yang masuk dalam neraka, tapi macam mana pula dah dimerdekakan 70,000? Jawapannya ialah akan datang kerana nak mengembirakan Nabi di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam Jumaat Allah bebaskan 70,000 hamba. Hamba ni bukan maksud hamba saya tu. Hamba ni maknanya hamba Allah, makhluk. Perkataan hamba di sini daripada perkataan makhluk. Khalaqa menciptakan, khaliq pencipta, Allah pencipta, khaliq makhluk yang dicipta. Dimerdekakan akan mereka itu oleh Allah Ta'ala daripada api neraka pada tiap-tiap malam Jumaat, dan menyukakan daku dengan 99 tilik yang menilik Allah Ta'ala dengan dia kepada umatku pada tiap-tiap malam Jumaat. Tilik di sini maknanya Allah pandang hamba yang Allah bagi rahmat kepada mereka. Sebab tu kita kena selalu minta kepada Allah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, dia ada 3 fasa dalam bulan Ramadan, 3 fasa. 10 hari pertama dalam bulan Ramadan kita nak minta dari Allah supaya berikan rahmat kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 lagi kita minta supaya Allah ampunkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 yang terakhir kita minta kepada Allah supaya membebaskan anak-anak ini, anak-anak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada api neraka. Maka rahmat kita sebagai hamba ni, tuan-tuan, kena minta dengan Allah 2 perkara. Yang pertama rahmat, yang kedua ialah maghfirah, keampunan. Kerana ada hamba dimasukkan ke dalam syurga dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, lan tudkhila amalukumul jannata bi'amalihi atau kama qala. Tidak sekali-kali akan memasukkan seseorang hamba itu ataupun seorang daripada kamu itu syurga dengan sebab amalan yang dia buat. Maknanya kita ni masuk dalam syurga bukan sebab amalan. Lalu sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah. Adakah kamu juga ya Rasulullah? Begitu juga Nabi kata, wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Melainkan apabila Allah nak masukkan aku dalam syurga, Allah masukkan aku ke dalam syurga dengan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada orang dia masuk Islam tak sampai berapa lama tiba-tiba meninggal, Allah bagi di syurga. Adil tak kalau kita ni yang dah 30 tahun datang ke masjid, ya, masuk syurga, orang yang baru masuk Islam tiba-tiba meninggal malam tu masuk syurga. Kalau kita kira adil ke tak adil? Kalau kita adil lah. Dia belum sempat beramal lagi, tapi dia masuk ke dalam syurga kerana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada manusia besok dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab keampunan Allah. Dia banyak buat dosa. Kita sebab tu kita ni dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam grup apa pun, ya, jangan sekali-kali kita kata dia ni ahli neraka, kan? Sebab kadang-kadang orang yang kita kata begitu, tiba-tiba Allah ampunkan dosanya, dia minta ampun pada Allah, maka akhirnya dia dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah ampunkan dosa dia. Kita tengok orang yang nampak macam ahli maksiat, jangan kita kata dia ni besok masuk neraka, jangan, ya? Sebab kita tak tahu. Sebab dalam hadis sebut innamal a'malu bi khawatimihi atau kama qala, amalan seseorang hamba itu dikira
berdasarkan apa amalan terakhir yang dia buat. Walaupun di usia muda dia tak solat, tapi bila dah ujung-ujung tu tinggal setahun lagi, dia diuji oleh Allah dengan penyakit. Lalu dia ni berubah 360 darjah. Jadi orang yang soleh, ada harta, didermakan semua ke jalan Allah. Maka di akhir hayat itu dia mati sebagai seorang hamba yang soleh, maka dia ini digolongkan di kalangan orang yang soleh. Kan kita dah baca, pernah dengar satu cerita zaman Bani Israel, seorang lelaki dah bunuh 99 orang kan? Kisah. Bila di akhir hayat dia tu dia nak berubah, dia nak pergi ke perkampungan orang soleh, tiba-tiba meninggal dunia di tengah-tengah perjalanan. Lalu Allah datangkan dua malaikat, satu malaikat rahmat, tu cerita rahmat tu. Yang kedua malaikat azab. Biasa orang kafir ni yang sambut dia punya jenazah, bila malaikat maut cabut nyawa, dia akan serahkan kepada malaikat sama ada azab ataupun rahmat. Orang-orang kafir diserahkan kepada malaikat azab. Orang yang soleh beriman, rohnya itu dibawa oleh malaikat rahmat. Lalu berlakulah perselisihan, siapakah yang patut bawa roh si mati ini. Kata malaikat azab, dia kata, orang ini dia belum beramal lagi, dia baru nak tinggalkan kampung dia, nak pergi ke tempat orang soleh, dia belum beramal lagi. Kata malaikat azab, kata malaikat rahmat, dia dah ada keinginan, nawaitu dia tu nak jadi orang soleh tu dah ada. Maka Allah datangkan satu malaikat lain untuk jadi hakim. Kata malaikat tu, kata ukur yang mana yang paling dekat dengan kampung yang tempat dituju, maka di situlah dia. Maka diukur-ukur, maka didapati bahawa orang ni rohnya dekat dengan perkampungan orang yang saleh. Bezanya hanya satu hasta saja. Sikit dia. Siapa yang mentakdirkan tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menilik akan dia oleh Allah Ta'ala, tiada disiksa akan dia, dan tiap-tiap amal yang dikerjakan dia manusia pada hari Jumaat disuratkan baginya 70 kebajikan. Tuan-tuan, sebab tu kita dah tak azan lagi tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, amalan kita tengok ulama-ulama, para sahabat, kalau mereka tiba saja bermula malam Jumaat sampailah terbenam matahari petang Jumaat itu, mereka akan menggandakan amalan-amalan mereka, kerana mereka tahu bahawa amalan yang dibuat pada hari Jumaat ini pahalanya jauh lebih besar daripada hari-hari yang lain. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya Al-Ghunyah, telah merajihkan oleh jamaah daripada ulama. Rajih ni maknanya telah mentarjihkan, maknanya telah mengesahkan, sepakat. Para ulama, kebanyakan ulama ni disepakat akan kelebihan malam Jumaat di atas malam Lailatul Qadar, kerana ia berulang-ulang, maka pahalanya amat banyak. Demikianlah daripada riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jadi daripada pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan disepakati pula oleh kebanyakan para ulama, dia mengatakan bahawa antara malam Lailatul Qadar dengan malam Jumaat, mana lebih afdal? Jawapannya ialah malam Jumaat. Malam Jumaat. Kalau takdir Lailatul Qadar berlaku pada malam Jumaat, itulah semulia-mulia malam pada tahun itu. Malam Jumaat paling mulia. Tapi kalau Lailatul Qadar berlaku pada malam Jumaat pada tahun itu, itulah malam yang semulia-mulia malam. Selain daripada malam-malam lain yang kita tahu kelebihan-kelebihan yang tertentu, antaranya malam nisfu Syaban, antaranya malam hari raya puasa, malam hari raya haji. Itu semua malam-malam yang disebut dalam hadis yang sahih adalah malam-malam yang mustajab. Kalau kita ada hajat dan doa, kita doalah pada malam-malam yang mustajab. Malam Jumaat, malam hari raya Aidil Fitri, malam hari raya Aidil Adha. Itulah malam-malam yang mustajab, untuk kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita azan sekejap, kemudian kita sambung sedikit dan kita tamatkan insya-Allah.
Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna la haula wala quwwata illa billah. La haula wala la haula wala quwwata la haula wala quwwata Allahu Akbar. La ilaha illallah. InsyaAllah saudara sikit lagi. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya tak jumpa lagi status hadis ini, tak apa. Nanti kalau kita jumpa, nanti kita ni. Kata Umar, kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, lazimkan olehmu dengan sembahyang Jumaat. Maka bahawasanya ia merobohkan segala dosanya seperti meroboh seorang akan tanah daripada rumahnya." Jadi tuan-tuan, amalan solat Jumaat ini boleh merobohkan dosa kita ataupun menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan ia bertepatan dengan satu hadis, antara Jumaat dengan Jumaat kafarah, penghapus dosa bagi seseorang hamba itu. Antara umrah dengan umrah, orang yang dah pernah pergi umrah kemudian dia berniat nak pergi umrah lagi, maka antara umrah dulu yang dia pernah pergi dengan umrah yang sekarang ni yang dibuat tu, Allah hapuskan dosa itu. Sebab itu tuan-tuan, kalau orang kata, kenapa asyik pergi umrah aja, baik pergi tempat-tempat lain pula. Kerana kita faham hadis Nabi SAW ini, bahawa antara satu umrah dengan satu umrah ini menjadi penghapus dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya Umar, tiada daripada hamba lelaki mandi pada hari Jumaat bagi sembahyang Jumaat, melainkan keluarlah ia daripada dosanya seperti hari yang diperanakkan oleh ibunya. Ya Umar,
tiada daripada seorang hamba yang keluar daripada rumahnya bagi sembahyang Jumaat, melainkan menaik saksi baginya tiap-tiap anak batu dan tanah, dan mengucapkan istighfar baginya tiap-tiap batu dan bumi dan tanah yang ia berjalan atasnya hingga kepada Jumaat. Ya Umar, tiada daripada seorang lelaki yang memakai kain dan keluar ia bagi sembahyang Jumaat, melainkan menilik Allah. Menilik maknanya memandang, memandang Allah kepadanya dengan tilik rahmat, dan ditunaikan baginya tiap-tiap hajat yang ia berkehendak akan dia daripada pekerjaan dunianya dan akhiratnya. Ya Umar, bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan malaikatnya pada hari Jumaat kepada dunia, maka berjalanlah mereka itu pada demikian negeri dunia hinggalah bangnya muazzin. Maka apabila bang muazzin, bersegera mereka itu kepada masjid, maka masuk mereka itu daripada beberapa pintu masjid, dan menanti mereka itu akan orang masuk padanya dahulu daripada bang. Maka apabila melihat mereka itu akan orang rukuk ataupun sujud, lalu berkatalah mereka itu, Allahumma afu anhu wa taqabbal minhu. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, maafkanlah olehmu daripadanya dan terimalah olehmu daripadanya. Maknanya maafkanlah si fulan bin si fulan yang masuk ke dalam masjid ini, dan terimalah amalan-amalan yang dilakukan, amalan solat ke, amalan zikir ke ketika hari Jumaat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, inilah pesanan-pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan orang yang menunaikan solat Jumaat, tuan-tuan. Hari ini sedih kita melihat selepas berlakunya Covid, bilangan jemaah yang solat Jumaat berkurangan. Bukan berkurangan sedikit, bukan berkurangan sedikit, tetapi berkurangan yang banyak. Di masjid saya di Bangi, tuan-tuan, kalau solat Jumaat dulu sampai tak cukup ruang luar masjid, sampai sembahyang dekat atas lantai bawah. Tapi sekarang hanya memenuhi ruang dalam masjid saja. Mana agaknya perginya yang lain-lain yang sebelum itu pernah datang solat fardu Jumaat. Ini perkara yang menyedihkan, ya. Kalaulah orang yang mengetahui kelebihan solat Jumaat ini, maka nescaya mereka pasti akan datang walaupun mereka terpaksa, ya, merangkak untuk pergi ke masjid. Saya, tuan-tuan, masa pergi ke Madinah baru-baru ni, saya jumpa dengan satu hamba Allah keluar daripada masjid Nabi, ya. Saya jumpa satu hamba Allah, tuan-tuan, muda orangnya. Dia berjalan, tuan-tuan, tak macam kita berjalan, tuan-tuan. Dia punya tulang belakang ni macam seolah-olah patah, tuan-tuan. Dia berjalan dengan kaki dan tapak tangan, tuan-tuan. Saya lalu dekat belakang orang tu, saya tengok, saya perhatikan dia. Tapi dia berjalan dengan penuh kesungguhan untuk pergi ke masjid. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan, ya, ada manfaat buat kita di dunia ini. Ya, setiap amalan yang kita dah pernah tahu, kadang-kadang sampai satu ketika dan satu saat kita jemu dengan amalan itu kerana kita rasa amalan itu amalan-amalan biasa. Tetapi amalan yang kita nampak biasa itu, siapa tahu di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya luar biasa. Sebab itu kalau kita tengok dalam kisah-kisah sahabat, kita ni tengok sahabat. Ada sahabat ni kelebihan dia amalan tertentu. Kalau kita suka dengan amalan Sayyidina Bilal, setiap kali selepas ambil wuduk buat solat sunat. Tak kisah solat sunat ambil wuduk tu waktu bila pun, maka dia buat solat sunat sebab dia ambil wuduk. Kerana amalan dia yang sedikit itulah Rasulullah dengar tapak kaki Sayyidina Bilal di dalam syurga. Jadi tuan-tuan, kita yakin, saya yakin tuan-tuan, dalam diri tuan-tuan ada satu amalan yang tuan-tuan memang istiqamahkan daripada dulu sampai hari ini. Bagi yang minat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqamahlah salawat itu. Sentiasakanlah lazimi salawat sampai akhir hayat kita. Bagi orang yang sentiasa suka berdoa,
Dia duduk saja-saja, dia selalu doa. Ya. Apa saja doa yang dia nak baca, doa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Doa yang Nabi paling suka, tuan-tuan. Doa yang Nabi paling suka ialah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita kalau dengar imam baca rabbana, balik-balik rabbana atina. Kita kata gitu kan? Tapi kita tak tahu. Ya, itulah doa yang Nabi paling suka baca. Sebab tu Pak Imam pun suka baca doa tu. Bukan kerana dia ingat doa tu aja, bukan. Dia memang banyak doa dia ingat, tapi kerana Nabi suka baca doa tu. Maka imam-imam kita di seluruh Malaysia kebanyakan yang baca rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ada manfaat buat diri saya, buat tuan-tuan, ya. Mudah-mudahan kita semua beroleh rahmat, keampunan dan kasih sayang Allah. Allah pandang kita dengan pandangan rahmat ni, insya-Allah. Ya je. Ya. Dia keluar selepas subuh hari Jumaat tadi, maksudnya? Sebelum subuh Jumaat, maknanya sebelum subuh Jumaat dengan selepas subuh Jumaat. Okey, saya kira itu pandangan ulama tadi. Ulama, terutamanya mazhab kita Asy-Syafi'i, pandangan Syafi'i tuan-tuan. Bermusafir selepas subuh, mereka menghukumkan haram hari Jumaat. Bermusafir malam sebelum malam Jumaat hukumnya makruh. Ini pandangan yang masyhur dalam pandangan mazhab Syafi'i. Mungkin kerana apabila bermusafirnya seseorang selepas subuh, pertama sekali akan menyebabkan dia bila bermusafir kan, mungkin zaman dulu kalau nak bermusafir, nak dapat tempat untuk tiba ke satu tempat yang ada masjid untuk dia solat Jumaat, maka mungkin sukar. Maka sebab itu pengharaman itu berlaku, wallahu alam. Cuma saya baru ni terbaca satu pandangan daripada Sahibus Samahah, mufti wilayah, dalam fatwa Al-Irsyad. Tuan-tuan cuba rujuk balik, saya takut saya tersilap. Dia mengambil kira zaman sekarang ni zaman masjid dah banyak, dan ada kalanya orang itu dari sudut keselamatan dia nak keluar ni, zaman sekarang ni keluar naik kereta kenderaan dari sudut keselamatan untuk pergi cari, dan perjalanan dia untuk dia jumpa masjid tu mudah, maka dia mengambil satu pandangan mengharuskan kita keluar untuk bermusafir pada pagi Jumaat. Okey, itu dari sudut ya, itu dari sudut hukum keluar. Okey, yang kedua, dari sudut solat Jumaat itu sendiri. Dari sudut solat Jumaat itu sendiri. Ulama mengatakan kalaulah sekiranya dikeluar selepas subuh, maka tidak gugur kewajipan solat Jumaat itu. Sebab dia keluar pada hari, dah masuk hari Jumaat itu, maka dia tetap kena cari masjid untuk dia solat Jumaat. Itu pandangan pertama. Ini pandangan yang kebanyakan ulama ni. Ada sedikit, ada satu pandangan. Ada juga pandangan ulama mengatakan maka dia gugur solat, dia boleh buat pilihan sama ada dia nak solat zuhur. Maknanya sebab dia sedang dalam keadaan bermusafir itu. Tapi kalau saya, apabila kita dah melihat ada dua pandangan, maka kalau saya tanya saya, sekiranya dalam perjalanan itu, takdirnya kita dalam perjalanan itu kita mungkin keluar tu kerana ada sebab-sebab urusan mendesak dan sebagainya, maka apabila kita jumpa masjid, kita pakailah pandangan pertama. Maknanya kita sempat solat Jumaat, kita berhenti solat Jumaat. Kita keluar daripada khilaf. Kita mengambil pandangan yang kebanyakan ulama. Hati kita akan jadi lebih tenang. Tapi andai kata, ini kata ikhtilaful ulama rahmah, perbezaan pandangan ulama ni menjadi rahmat. Andai kata kita memang dalam perjalanan kita tu, kita masuk satu kawasan,
yang memang tak dijumpa masjid. Maka kerana kita tahu ada satu pandangan yang mengharuskan kita untuk solat zuhur kerana kita dalam keadaan musafir, maka ketika kita solat zuhur tu hati kita akan rasa lebih tenang. Betul tak tuan-tuan? Kita bukan sengaja tak nak solat Jumaat, tapi memang kebetulan kita masuk kawasan mungkin pedalaman ke, dekat hutan, kawasan mana-mana hutan ke, kawasan orang asli ke contohnya, ataupun kita pergi ke perjalanan Sarawak yang mungkin kita tak jumpa masjid. Maka pada ketika itu bila kita dah tahu sedikit ada perbezaan pandangan ni, maka kita pun hati tidaklah rasa ni saya ni tak solat Jumaat ni macam manalah, adakah Allah akan cop hati saya ni contohnya kan. Kita akan rasa macam tu berdosa besar. Tapi begitulah dia dalam fiqh ni tuan-tuan. Idza daqa ittasa. Bila kita berada dalam satu keadaan yang sangat sempit, maka akan ada keluasan di dalam fiqh. Bila saat manusia terlalu tidak mengambil berat tentang syariat, maka datanglah perkara-perkara yang mendisiplinkan mereka. Maka sebab itu ada timbul istilah-istilah saddun lizara'i, nak mengekang kemudaratan yang lebih besar, maka ada istilah saddun lizara'i. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, terjawab tak tuan-tuan? Terjawab. Ya, pasal kalau dikira di musafir tu, maka dia boleh buat jamak dan qasar itu. Dengan syarat jamak dan qasar ini, musafir kita itulah adalah musafir yang tidak ada sebarang unsur-unsur maksiat lah. Nah, itu syarat dia juga. Kalau pergi contohnya orang tu pergi sekadar untuk contohnya bukan kerana Allah, atau musafir yang tidak ada, maknanya maka tidak ada istilah. Kalau pergi untuk nak pergi, ada setengah orang ni nak pergi ke KL contoh, nak pergi karaoke contohnya, contohlah berkaraoke contoh. Nah, contoh tuan-tuan ya. Jadi maka dia cantik, jadi disinggah pula dia solat qasar dan jamak tu bagus. Ya. Tengok bola ni susah dah soalan. Ini soalan sensitif saya, nanti kita bincang hari lain. Sebab baru habis FIFA ni. Boleh. Dia qasar ni dia kita ada pilihan. Sama ada kita nak solat qasar sahaja, ataupun kita nak jamak sahaja, ataupun kita nak dua-dua, qasar dan jamak. Tu tuan-tuan. Ya. Ya. Ikut imam. Ya. Macam biasalah. Ya. Kemudian kita teruskan perjalanan. Dalam kita sembahyang Jumaat tu kan, kita niatkan kan nanti asar kita masukkan dalam waktu zuhur. Itu jamak, nama dia jamak. Boleh? Maknanya tuan nak sembahyang solat Jumaat. Bukan solat zuhur. Okey. Faham? Maknanya lepas tuan solat Jumaat, ya. Maknanya tuan nak solat Jumaat 2 rakaat dan solat asar 2 rakaat qasar, dan jamak dalam waktu ni. Yang saya faham, kita nak buat solat jamak dan asar mesti zuhur dan asar. Tapi Jumaat ni belum tahu. Wallahu alam. Yang tu saya tak berani jawab, tuan-tuan. Soalan tuan-tuan ni memang bagus. Soalan Tuan Haji tu bagus. Nanti saya rujuk tuan ya. Ya, betul. Ya. Kita ada peluang lah untuk singgah di masjid. Betul. Kita kena ikut jemaah itu yang solat Jumaat, betul. Tapi kita dalam musafir. Ya. Kita nak menuju perjalanan jauh lagi. Ya. Asar tu kita bawa masuk dalam waktu zuhur. Ya, faham. Boleh. Okey, nanti saya rujuk dulu. Cuma kalau saya akan buat macam ni. Saya solat Jumaat 2 rakaat. Kemudian bila saya nak jamak asar tu,
Mungkin saya akan solat zuhur juga 2 rakaat dan saya akan jamak dengan asar. Itu kalau saya lah. Yang sunnah saya buat macam tu. Saya rasa tak ada masalah haji. Cuma pada saya rasa tak ada masalah. Sebab solat Jumaat haji itu dah menggantikan solat zuhur. Jadi haji nak menjamakkan solat asar di dalam waktu zuhur. Sebab bila sebut istilah jamak ni, bukan maknanya kita membawa solat yang pada waktu asar masukkan ke dalam waktu. Waktu diawalkan ke dalam waktu yang zuhur. Jadi menjamakkan. Itu nama jamak takdim. Ya betul. Wallahu alam, saya tak berani nak jawab, tapi saya rasa tak boleh rasa-rasa ni dalam bab fiqh saya tak boleh rasa. Nanti saya rujuk dulu. Saya tak berani nak sebut saya rasa ni. Tapi sebab saya tak pernah ni, nanti saya rujuk dulu. Wallahu taala. Ya, kita nak rasa yakin betul. Kalau ibadah ni kena rasa yakin. Ada siapa-siapa ada, kita buka pada siapa ada pernah dengar hukum, saya buka. Ada ustaz asatizah di sini yang boleh tolong jawabkan bagi pihak jemaah kita ni. Wallahu alam, saya memang tak tahu. Ada tak? Tak ada. Ada amalan orang buat. Ya. Tak apa, nanti saya rujuk lagi. Saya tak berani nak jawab. Nanti apa-apa saya maklumkan pada kuliah yang akan datang. Nanti ada ingatkan saya. Haji Jafri tadi WhatsApp saya nanti. Tadi ingatkan tadi persoalan tentang boleh tak dijamakkan antara solat Jumaat dengan solat asar. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rabbi ishrah lana sururana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min lisanina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.